apa khabar semua? Saya Lee Kuet Hui, boleh panggil saya Miss Lee. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Malaysia. Video instructional ini adalah berkenaan dengan bab 7 iaitu ekonomi antarabangsa, di mana subtopik yang kita akan fokuskan adalah 7.3 yang berkenaan dengan kadar pertukaran asing. Bahagian 3, penentuan KPA. Untuk maklumat pelajar, KPA ini sebenarnya adalah merujuk kepada kadar pertukaran asing. Bab 7, ekonomi antarabangsa. Berkaitan dengan bab ini, kita sebenarnya mempunyai 3 subtopik yang utama. Bagi subtopik yang pertama adalah berkenaan dengan 7.1, perdagangan antarabangsa, diikuti dengan subtopik yang kedua 7.2, imbangan pembayaran, dan subtopik yang terakhir itu adalah 7.3, kadar pertukaran asing. Jadi sekarang kita akan fokuskan berkaitan dengan subtopik yang terakhir iaitu 7.3, kadar pertukaran asing. Apa itu kadar pertukaran asing? Okey, kita cuba tengok dekat sini ada satu maklumat yang ni sebenarnya dapat daripada laman web, okey, XE ya, anda boleh cuba layari www.xe.com. Okey, exchange rate lah. Okey, jadi dekat sini yang saya kirakan adalah convert satu SGD. SGD itu adalah Singapore dollar ya, to MYR. MYR itu adalah Malaysia ringgit. Okey, jadi boleh nampak ini SGD ya, Singapore dollar. Lepas tu ke MYR, Malaysia ringgit. Dan yang kita dapat itu adalah 1 Singapore dollar sama dengan 3.08124886 Malaysia ringgit. Okey, jadi dekat sini saya akan tunjukkan Singapore dollar 1 sama dengan ringgit Malaysia 3.08. Okey, itu kalau kita tengok dari sudut Singapore dollar ya. Okey, dan selain daripada itu, kita sebenarnya boleh tukar sudut itu. Di mana kita tengok dari segi ringgit Malaysia. Okey, anda cuba tengok yang bawah ini. 1 MYR sama dengan 0.32. Okey, dan seterusnya lah. Okey, macam mana kita boleh dapat 1 ringgit Malaysia itu? Okey, sebenarnya kalau 1 Singapore dollar sama dengan ringgit Malaysia 3.08, daripada kadar pertukaran asing ini, kalau kita nak dapatkan 1 ringgit Malaysia itu, anda terus bahagi 3.08. Okey, kalau ringgit Malaysia bahagi 3.08, begitu juga dengan Singapore dollar. Jadi anda akan dapat ringgit Malaysia MYR 1 sama dengan Singapore dollar 0.32. Bermaksud kalau adanya Singapore dollar 1, okey, kita sebenarnya akan dapat ringgit Malaysia sebanyak 3 ringgit lebih lah. Dan kalau katakan sekarang yang kita pegang itu adalah ringgit Malaysia. Kalau anda ada 1 ringgit, katakan anda pergi ke Singapura kan, anda sebenarnya hanya akan dapat 0.32 lebih sahaja. Okey, itu bermaksud kadar pertukaran asing di mana kita nyatakan mata wang sesebuah negara dengan negara lain. Okey, untuk 7.3 berkenaan dengan kadar pertukaran asing ini ada beberapa subtopik kecil yang pelajar perlu kuasai. Antaranya adalah yang pertama itu adalah berkenaan dengan takrifan, diikuti dengan yang kedua penentu permintaan dan penawaran mata wang asing, dan 3 Roman itu adalah berkaitan dengan penentuan kadar pertukaran asing, dan untuk yang keempat adalah kesan terhadap X. X dekat sini adalah merujuk kepada ekspor, M ini adalah merujuk kepada import. Maksudnya kita akan tengok kesan terhadap ekspor, import, dan lagi satu adalah imbangan perdagangan. Untuk maklumat pelajar, imbangan perdagangan dekat sini dia sebenarnya adalah merujuk kepada akaun barangan. Okey, jadi sekarang kita akan fokuskan subtopik yang berkenaan dengan 3 Roman iaitu penentuan KPA, penentuan kadar pertukaran asing. Penentuan kadar pertukaran asing. Untuk maklumat pelajar,
penentuan kadar pertukaran asing ini sebenarnya nanti kita akan kaji melalui dua aspek. Bagi aspek yang pertama itu adalah berkenaan dengan sistem boleh ubah. Okey, kita juga kenali dia sebagai fleksibel ya. Okey, sebab dia secara ubah-ubah punya. Dan lagi satu, dia juga dikenali sebagai pasaran bebas. Okey, diikuti dengan lagi satu, iaitu sistem kadar pertukaran tetap. Okey, yang tetap ini sebenarnya dia merupakan campur tangan kerajaan. Jadi anda boleh nampak dekat sini, satu adalah ikut pasaran bebas dan lagi satu wujudnya campur tangan kerajaan. Kita hanya ada dua sahaja, iaitu boleh ubah dan lagi satu adalah tetap. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok yang berkaitan dengan sistem boleh ubah, okey, iaitu fleksibel yang juga dikenali sebagai pasaran bebas. Sistem boleh ubah. Nanti kita akan kaji daripada aspek-aspek tertentu, antaranya adalah definisi, diikuti dengan raja dan lagi satu adanya huraian raja. Okey, jadi sekarang marilah kita tengok definisi bagi sistem boleh ubah. Sistem boleh ubah, kita cuba tengok dari segi definisi dia dulu. Dia sebenarnya adalah kadar pertukaran asing yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran mata wang asing. Jadi anda boleh nampak berkaitan dengan permintaan dan penawaran ini, kan tadi sebab Miss Pun telah beritahu bahawa dia adalah berkenaan dengan pasaran bebas kan? Jadi kata kunci dia berkaitan dengan kedua-dua ini. Ingat ada permintaan dan juga penawaran, tapi pelajar kena pastikan anda kena sebut dia adalah permintaan mata wang asing dan juga penawaran mata wang asing. Okey, di pasaran mata wang asing. Jadi sekarang pasaran yang kita tengah fokuskan, pasaran itu ingat dia adalah pasaran mata wang asing. Itulah sebab tadi Miss kata permintaan dan penawaran yang diwujudkan juga berkaitan dengan mata wang asing. Sekali lagi saya ingatkan, mata wang asing ini adalah merujuk mata wang bagi negara lain dan bukannya negara Malaysia punya. Okey? Sekarang kita sambung pula berkenaan dengan raja dan huraian raja dia. Berkaitan dengan sistem boleh ubah ini, kita akan kaji kedua-dua aspek ini, raja dengan huraian raja dia sekali. Okey? Okey, sekarang kita akan cuba tengok lakaran raja bagi sistem boleh ubah. Okey, seperti biasa kita akan sediakan paksi XY dulu ya. Okey, ini adalah asalan dan memang biasa kita labelkan P, ini Q kan. Okey, cuba sekarang ni nak beritahu Q dekat sini masih kuantiti. Juga adalah Q. Tetapi Q dekat sini kita kena pastikan ini adalah kuantiti bagi mata wang asing. Dan sekarang anda cuba tengok mata wang asing yang kita tengah fokuskan. Ya, yang ini ya. Di mana satu Singapore dollar sama dengan ringgit Malaysia 3.08. Bermaksud kuantiti dekat sini, dia adalah merujuk kuantiti mata wang asing, iaitu kuantiti Singapore dollar. Okey, untuk paksi Y dekat sini, memang biasa kita letak P kan? Tetapi ingat, ini bukannya harga, ini adalah kadar pertukaran. Jadi kadar pertukaran, kalau katakan ringkasan dia saya akan tulis Singapore dollar 1 sama dengan RM 3.08. Ataupun kalau anda nak tulis MYR juga boleh lah, Malaysia ringgit. Okey, sekarang kita cuba tengok kadar pertukaran asing ini. Yang ini ya, saya ambil daripada sini punya. Okey. Cuba tengok Singapore dollar dengan ringgit Malaysia. Jadi sekarang saya perlu isikan maklumat pada paksi Y ini. Okey, saya nak isi macam mana? Sama ada saya nak isi SGD per RM ke ataupun saya nak isi RM per SGD. Okey, dua ini memang ada banyak pelajar selalu terbalik. Dia tak pasti nak isi macam mana. Sebab yang ini kan kita tengah tengok kadar pertukaran antara sesebuah negara dengan negara lain kan. Bermaksud dia mesti wujud dua mata wang yang berlainan.
Cuma sama ada yang pertama ke ataupun yang kedua. Jadi sekarang anda cuba tengok kalau yang pertama ini, okay, SGD per RM. Apa maksud per? Okay, bermaksud kalau per itu, katakan. Kalau saya tulis, okay, 5/1. Kan dia sama dengan 5 kan? Okay, per itu bermaksud dia merujuk kepada 1. Kalau saya tulis SGD per RM dan saya tulis 3.08 nanti, bermaksud Singapore dollar 3.08 sama dengan RM1. Ya, bukan yang ini, salah. Sebab tadi Mi sudah sebut, per itu bermaksud bahagi dengan 1. Kalau katakan sekarang saya tengok yang ini. Okay, RM per Singapore dollar bermaksud 3.08 bahagi dengan 1. 1 itu merujuk kepada Singapore dollar. Ya, kita akan pilih yang kedua ini. Ingat kalau kita nak Singapore dollar 1 itu, dia akan berada di belakang dia. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan. Bahagian sini saya akan labelkan RM per Singapore dollar. Okey, ingatlah kita ambil yang kedua ini. Kalau katakan anda tertulis yang pertama punya dekat sini, maksudnya jawapan anda sudah salah lah lakaran raja dia. Okey, sebab sekarang yang kita tengah tengok ini adalah Singapore dollar 1. Okey, lepas kita isikan maklumat, okey, pada paksi Y serta paksi X ini, sekarang kita akan sediakan kilog permintaan dan juga penawaran. Kan tadi sudah sebut, ini adalah pasaran mata wang asing kan? Okey, jadi pasaran mata wang asing, kilog permintaan, okey, labelkan D dan juga ada kilog penawaran. Labelkan S. Ini titik keseimbangan, okey, labelkan E0. Okey, yang ini ya, ini bukan harga ya, ini kita kata kadar pertukaran. Macam mana kita nak tulis kadar pertukaran ini? Kan tadi Mi sudah kata ini adalah Singapore dollar 1 kan? Jadi ini tak payah tulis dah. Kita hanya terus tulis RM 3.08. Okey, sebagai kadar pertukaran dia. Terus ambil yang ini sahaja. Kalau katakan anda nak tulis depan Singapore dollar 1 pun boleh, tetapi sebenarnya tak perlu. Sebab tadi kami sudah kata per Singapore dollar itu maksudnya per 1. Okey, sambung dengan kuantiti dia. Jadi saya pun buat dotted line, sambung ke bawah, labelkan ini sebagai Q0. Okey, selepas kita sediakan raja sedemikian, kita pun huraikanlah. Juga sama, nanti kita akan sebut E0, kita akan sebut S, kita akan sebut D. Lepas itu yang ini bukan lagi harga ya, ingat ini adalah kadar pertukaran. Kemudian kita juga ada kuantiti, hanya 5 perkara ini sahaja. Okey, cuba tengok macam mana Miss akan huraikan. Okey, first anda kena tahu ini adalah pasaran apa? Pasaran mata wang asing. Jadi kita pun huraikan. Keseimbangan pasaran mata wang asing tercapai pada titik E0 apabila kilog permintaan mata wang asing bersilang dengan kilog penawaran mata wang asing pada kadar pertukaran. Jadi masa anda tulis dalam bentuk ayat itu, anda boleh tulis pada kadar pertukaran, salin semula yang ini. Pada kadar pertukaran, Singapore dollar 1 sama dengan RM 3.08. Lepas tu, kuantiti mata wang asing ataupun kuantiti Singapore dollar Q0. Okey, jadi saya ulang sekali lagi. Keseimbangan pasaran mata wang asing tercapai pada titik E0 apabila kilog permintaan mata wang asing bersilang dengan kilog penawaran mata wang asing pada kadar pertukaran. Singapore dollar 1 sama dengan RM 3.08 dan kuantiti mata wang asing ataupun kuantiti Singapore dollar Q0. Jadi itu adalah huraian raja, okey, bagi keseimbangan pasaran mata wang asing. Okey, selepas kita telah huraikan raja keseimbangan ini, okey, ini keseimbangan kan? Dia juga akan berlakunya ketidakseimbangan.
Saya buat catatan sikit dulu. Okay. Yang pertama ini kita sudah huraikan keseimbangan. Ingat, ini adalah keseimbangan pasaran mata wang asing. Sekarang saya nak tengok ketidakseimbangan. Macam mana ketidakseimbangan berlaku? Okay. Di mana kadar pertukaran dia bukan pada kadar pertukaran keseimbangan ini. Sama ada dia berada di lebih tinggi ke ataupun berada di lebih rendah pada kadar pertukaran yang sedia ada ini. Jadi sekarang anda cuba tengok, ya lakaran raja dia akan jadi sedemikian. Tengok semula. Tadi yang kita kaji ya paksi Y, paksi X ya. Okey, kilo D, kilo S ini keseimbangan. Yang kita sudah fokus, ya ini keseimbangan dia di mana kadar pertukaran dia Singapura dolar 1 sama dengan RM3.08 kan. Jadi sekarang kita akan kaji pada kadar pertukaran yang berlainan. Katakan sekarang saya kaji pada kadar pertukaran ini. Okey. Di mana Singapura dolar 1 sama dengan RM3.20. Okey, jadi saya tulis kadar pertukaran dulu ya. Singapura dolar 1 sama dengan ringgit Malaysia 3.20 ya. Kita cuba tengok apa yang berlaku dekat sini. Okey, juga sama kita fokus dekat sini. Mula jalan lah, bagi dia jalan. Sentuh kilo DD. Turun bawah, ini Q1 kan. Q1 ini sebenarnya dia adalah merujuk kuantiti di meter. Okey, lepas tu jalan lagi. Sentuh kilo S kan. Kilo S itu, okey, turun bawah, Q2. Dia sebenarnya adalah merujuk kuantiti di bawah. Jadi sekarang ikut konsep yang anda telah belajar selama ini. Berlaku lebihan apa? Anda dapati QS melebihi QT kan? Jadi berlaku lebihan penawaran. Cuma sekarang anda kena spesifik ini lebihan penawaran apa? Mata wang asing. Okey, jadi cara nak huraikan. Okey, kita akan fokus ya pada kadar pertukaran. Okey, Singapura dolar 1 sama dengan RM3.20. Okey, lepas itu anda kena jelaskan berlakunya apa? Lebihan penawaran spesifik, lebihan penawaran mata wang asing. Sebanyak berapa tu? Okey, Q1, Q2. Jadi sekarang anda cuba tengok berlaku lebihan penawaran kan. Gamis pernah beritahu apabila berlakunya ketidakseimbangan, okey, apa-apa pun nanti dia mesti balik kepada keseimbangan semula pada titik E. Jadi sebenarnya lebihan penawaran mata wang asing ini nanti dia akan menyebabkan kadar pertukaran cenderung turun. Okey, dan turun sampai Singapura dolar 1 sama dengan RM3.08 supaya dia dapat capai keseimbangan semula. Okey, jadi kita huraikan sambung dengan ayat ini. Lebihan penawaran mata wang asing ini, okey, dia sebenarnya akan menyebabkan ini apa? Ingat, jangan sebut harga ya, ini bukan harga, ini adalah kadar pertukaran. Okey, kadar pertukaran dia cenderung turun sehingga capai keseimbangan semula, okey, pada kadar pertukaran. Sambung balik yang ini, di mana Singapura dolar 1 sama dengan ringgit Malaysia 3.08. Okey, jadi saya ulang semula ya. Sekarang yang kita tengah kaji itu adalah pada kadar pertukaran Singapura dolar 1 sama dengan ringgit Malaysia 3.2 dan kita dapati bahawa pada kadar pertukaran ini berlakunya lebihan penawaran. Ingat, kena spesifik, ini adalah lebihan penawaran mata wang asing sebanyak Q1, Q2. Dan seterusnya lebihan penawaran mata wang asing ini dia akan menyebabkan kadar pertukaran cenderung turun sehingga capai keseimbangan semula pada titik E, di mana kadar pertukaran ini adalah Singapura dolar 1 sama dengan RM3.08.
Okey, cuma apa yang Miss nak simpulkan dekat sini, ingat apabila berlakunya ketidakseimbangan, nanti apa-apa pun dia mesti capai keseimbangan semula. Okey, ini adalah berkenaan dengan peringkat yang kedua ya. Sebab tadi saya sudah huraikan peringkat yang pertama kan. Jadi ini adalah peringkat yang kedua. Anda sebenarnya boleh lakas satu raja ini sahaja. Cuma masa huraikan kita buat peringkat yang berlainan. Buat satu raja sahaja. Okey, tadi Miss asingkan sebab saya nak anda faham macam mana nak terbitkan ataupun macam mana nak sediakan raja ini. Okey, yang seterusnya, yang peringkat yang ketiga, kita akan fokus kadar pertukaran, okey, di mana dia adalah lebih rendah daripada yang asal punya. Bermaksud kita akan fokus yang ini. Juga sama, yang pertama itu anda kena spesifik dulu. Pada kadar pertukaran Singapura dolar 1, sama dengan yang ini ya, RM RM3. Ini peringkat yang ketiga ya. Jadi anda mula dengan ayat pada kadar pertukaran Singapura dolar 1 sama dengan RM3. Okey, lepas itu kita cuba tengok apa yang berlaku ya. Okey, dekat sini bagi dia jalan-jalan. Okey, sentuh kilo S. Okey, Q1. Q1 ini sebenarnya merujuk kepada QS. Jalan lagi. Sentuh kilo D kan? Q2. Q2 ini merujuk QD sebenarnya. Jadi berlakunya, ya, QD melebihi QS kan? Jadi berlaku lebihan permintaan. Okey? Tapi ingat kena spesifik ini lebihan permintaan apa? Okey, jadi kita pun huraikan. Pada kadar pertukaran Singapura dolar 1 sama dengan RM3, berlakunya lebihan permintaan mata wang asing. Pastikan ada sebut mata wang asingnya. Sebanyak berapa tu? Q1, Q2. Okey, sekarang berlakunya ketidakseimbangan kan? Seperti apa yang Miss beritahu tadi, apa-apa pun dia mesti capai keseimbangan semula kalau berlakunya ketidakseimbangan. Jadi kita akan dapati bahawa lebihan permintaan mata wang asing ini sebenarnya dia akan memberi kesan terhadap kadar pertukaran. Dan kita dapati kadar pertukaran dia cenderung naik. Okey, jadi sekarang kita akan huraikan lebihan permintaan mata wang asing ini akan menyebabkan kadar pertukaran cenderung naik. Cenderung naik sehingga apa? Sehingga mencapai keseimbangan semula pada titik E. Di mana kadar pertukaran dia, okay, tulis semula, Singapura dolar 1 sama dengan ringgit Malaysia 3.08. Okey, jadi kita dapat buktikan bahawa akan capai keseimbangan semula. Okey, itu adalah berkenaan dengan sistem boleh ubah. Jadi sekarang saya cuba buat satu rumusan dia ya berkaitan dengan sistem boleh ubah ini. Okey, yang pertama kita kena tahu kadar pertukaran yang kita kena kaji tu berapa. Jadi sekarang kita tengok Singapura dolar 1 sama dengan RM 3.08 kan. Okey, jadi Miss pun telah ajar kamu macam mana nak sediakan raja. Ini yang kadar pertukaran yang asal. Jadi anda pun huraikanlah keseimbangan pasaran mata wang asing yang asal itu. Dan seterusnya kita kena fokus bahagian yang ketidakseimbangan. Di mana kadar pertukaran dia lebih tinggi. Itu untuk peringkat yang kedua. Dan lagi satu peringkat yang ketiga itu di mana kadar pertukaran dia adalah lebih rendah. Kedua-dua ini pun menunjukkan bahawa ketidakseimbangan telah berlaku. Jadi pelajar kena huraikan berlakunya apa. Sama ada lebihan permintaan ke ataupun lebihan penawaran mata wang asing. Dan akhirnya kena bagi tahu apa-apa pun dia mesti capai keseimbangan semula di mana kadar pertukaran dia sama dengan Singapura dolar 1 sama dengan RM 3.08. Itu adalah berkaitan dengan sistem boleh ubah. Sebab tadi dari segi definisi, kita pun sudah tahu dia adalah berdasarkan kepada permintaan dan penawaran mata wang asing di pasaran. Okey, jadi itu berkaitan dengan sistem boleh ubah ya.
Okey, maka selesailah perbincangan kita yang berkaitan dengan raja serta huraian raja bagi sistem boleh ubah. Okey, sekarang kita akan sambung berkenaan dengan sistem kadar pertukaran tetap pula. Okey, bagi sistem ini, dia sebenarnya adalah melibatkan campur tangan kerajaan. Okey, bagi sistem kadar pertukaran tetap juga sama, ada beberapa aspek yang kita akan kajikan. Antaranya adalah definisi, diikuti dengan raja serta huraian raja. Okey, jadi sekarang marilah kita tengok definisi bagi sistem kadar pertukaran tetap. Sistem kadar pertukaran tetap, definisi dia. Dia adalah kadar pertukaran asing yang ditentukan oleh kerajaan. Maksudnya kerajaan yang sebenarnya campur tangan terhadap kadar pertukaran tersebut sama ada lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada keseimbangan pasaran mata wang asing. Okey, jadi sekarang kerajaan akan tetapkan satu kadar pertukaran. Nanti kita cuba tengok apakah yang wujud, adakah dia berlaku ketidakseimbangan ke dan apakah tindakan kerajaan demi mempertahankan kadar pertukaran tersebut. Okey, jadi yang seterusnya kita akan fokus pasal raja serta huraian raja bagi sistem kadar pertukaran tetap. Okey, berkaitan dengan sistem kadar pertukaran tetap pun sama. Sekarang Miss akan tunjukkan dari segi lakaran raja dia. Okey, juga sama kita akan sediakan paksi Y serta paksi X. Okey, ini adalah asalan dia. Okey, kita akan labelkan paksi X dia dulu. Ingat ini adalah kuantiti mata wang asing. Dan mata wang asing yang kita tengah kaji adalah Singapore dollar. Jadi Q Singapore dollar. Okey, lepas itu ingat sebelah sini adalah kadar pertukaran. Okey, PQ sama ada Singapore dollar per RM ke ataupun RM per Singapore dollar. Sebab yang ini kan kita kata Singapore dollar 1 sama dengan ringgit Malaysia 3.08 kan. Singapore dollar 1 bermaksud kena per Singapore dollar. Jadi kita akan tulis RM per Singapore dollar. Barulah tepat. Ingat ya, mesti per Singapore dollar ya. Okey, seperti biasa kita akan sediakan kelok permintaan dan juga kelok penawaran bagi mata wang asing dulu. Okey, ingat dekat sini bukan harga ya. Ini adalah kadar pertukaran. Singapore dollar 1 sama dengan RM 3.08 kan. Jadi kita terus tulis RM 3.08. Okey, jadi ini adalah keseimbangan yang asal. Jadi untuk peringkat yang pertama itu sama seperti sistem boleh ubah tadi. Kita hanya huraikan keseimbangan pasaran mata wang asing ini. Okey, jadi sekarang Miss akan cuba huraikan. Okay. Keseimbangan pasaran mata wang asing tercapai pada titik E di mana kelok permintaan mata wang asing bersilang dengan kelok penawaran mata wang asing pada kadar pertukaran. Ya, tulis yang ini Singapore dollar 1 sama dengan RM 3.08 dan kuantiti mata wang asing Q0. Okey, selepas kita huraikan keseimbangan, okay, nanti kita akan fokus yang berkenaan dengan tetap. Bermaksud ada kerajaan yang campur tangan. Maksudnya kerajaan akan tetapkan kadar pertukaran tersebut sama ada lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada kadar pertukaran keseimbangan tersebut. Okay, jadi sekarang anda cuba tengok. Ya, inilah lakaran raja dia. Dan apa yang kita boleh nampak dekat sini, anda boleh dapati bahawa pada kadar pertukaran Singapore dollar 1 sama dengan RM3.20. Tengok yang ini. Dia bukan lagi dotted line dah. Tadi Miss buat dotted line kan? Sebab itu adalah sistem boleh ubah. Kalau katakan sekarang kita tengah bincang pasal kadar pertukaran tetap, dia kita akan buat satu straight line yang sedemikian. Okey? Jangan lagi buat dotted line ya. Okey, jadi sekarang juga sama kita akan fokus kadar pertukaran ini dulu. Tapi ayat dia
kita bukan mula pada kadar pertukaran Singapura dolar 1 sama dengan RM3.20. Kita kena pastikan ini adalah kadar pertukaran tetap. Kan tadi Miss sudah kata kalau tetap ini berkenaan dengan kerajaan kan. Bermaksud huraian anda untuk peringkat yang kedua ini mesti ada perkataan kerajaan. Okey, jadi anda boleh huraikan apabila kerajaan tetapkan. Okey, tetapkan apa ni? Tetapkan kadar pertukaran dia lah. Apabila kerajaan tetapkan kadar pertukaran, okey, pada apa? Katakan saya fokus yang ini. Pada Singapura dolar 1 sama dengan RM3.20. Okey, boleh nampak beza dia ya. Sebab tadi masa Miss bincang pasal sistem boleh ubah, memang tak ada perkataan kerajaan kan. Sebab itu adalah ikut permintaan dan juga penawaran. Tetapi sekarang kita tengah fokus berkaitan dengan tetap. Pastikan ada perkataan kerajaan. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok kadar pertukaran ini. Singapura dolar 1 sama dengan RM3.20 ya. Okey, kita bagi dia jalan. Ya, konsep dia sama. Sentuh kilo D, ini QD. Jalan lagi. Sentuh kilo S, ini sebenarnya QS. Jadi sekarang kita sebenarnya dapati berlakunya lebihan penawaran sebab QS melebihi QT kan. Cuma anda kena spesifik lebihan penawaran apa ni. Okey, jadi sekarang kita pun beritahu berlakunya lebihan penawaran mata wang asing. Okey, sebanyak berapa tu? Sebanyak Q1, Q2. Okey. Jadi sekarang anda cuba tengok bahagian atas ini huraian dia masih sama seperti sistem boleh ubah punya. Tetapi huraian yang seterusnya akan jadi berlainan. Kenapa? Sebab tadi Miss kan beritahu apabila berlakunya lebihan penawaran kan, lebihan penawaran mata wang asing ini, apa-apa pun, okey, nanti dia akan capai keseimbangan semula pada titik E sebab berlakunya ketidakseimbangan kan. Tetapi sekarang kerajaan dia tak nak bagi dia balik kepada keseimbangan. Dia nak mempertahankan kadar pertukaran pada Singapura dolar 1 sama dengan RM3.20. Bermaksud kerajaan sebenarnya perlu membuat sesuatu terhadap lebihan penawaran mata wang asing ini. Okey, supaya dia dapat mempertahankan kadar pertukaran dia pada kadar ini. Kalau tidak, ataupun saya kata, kalau katakan kerajaan tidak membuat apa-apa, dia tidak mengambil sebarang tindakan ke, nanti dia akan patah kepada keseimbangan. Okey, jadi sekarang cuba bayangkan berlakunya lebihan penawaran mata wang asing. Bermaksud dalam pasaran mata wang asing ini, berlakunya lebihan penawaran. Banyak orang tawarkan mata wang asing ini. Jadi, apa yang kerajaan boleh buat? Dia sebenarnya akan beli semua lebihan penawaran mata wang asing ini. Sebab banyak yang tawarkan kan, jadi dia terpaksa belilah supaya dia dapat mempertahankan pada kadar pertukaran ini. Jadi huraian kita dekat sini, anda kena sebut yang berkaitan dengan tindakan kerajaan. Okey, maka tindakan kerajaannya. Okey, jadi pelajar boleh beritahu, maka tindakan yang akan diambil oleh kerajaan adalah dengan membeli semua lebihan penawaran mata wang asing. Dia beli dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan rizab. Rizab itu kan simpanan kan? Simpanan yang sedia ada itu. Dan simpanan dekat sini biasanya adalah merujuk kepada rizab mata wang asing lah. Jadi sekarang pelajar boleh huraikan dengan rizab mata wang asing. Okey, kenapa dia nak beli semua lebihan penawaran mata wang asing ini? Tujuan dia adalah demi mempertahankan ataupun anda boleh sebut perkataan mengekalkan. Okey, mempertahankan pada kadar pertukaran Singapura dolar 1 sama dengan ringgit Malaysia 3.2. Okey, jadi sekarang Miss ulang sekali lagi. Okey, disebabkan ini adalah berkaitan dengan kerajaan, jadi pelajar pastikan anda ada huraikan pasal kerajaan yang menetapkan kadar pertukaran yang ini.
Singapura dolar 1 sama dengan RM3.20 dan kita dapati bahawa berlakunya lebihan penawaran mata wang asing. Okey, sebanyak Q1, Q2. Jadi kerajaan mesti membuat sesuatu terhadap lebihan penawaran mata wang asing ini sebab kalau tidak nanti dia akan capai keseimbangan semula. Jadi apakah tindakan kerajaan? Okey, tindakan dia adalah dengan membeli semua lebihan penawaran mata wang asing yang wujud di pasaran. Okey, supaya dia dapat mempertahankan kadar pertukaran dia pada Singapura dolar 1 sama dengan RM3.20. Jadi kali ini kita dapati bahawa dia tak akan balik kepada keseimbangan semula lah. Itu adalah berkaitan dengan sistem kadar pertukaran tetap. Okey, sekarang kita cuba tengok lagi satu aspek. Ini peringkat yang ketiga. Okey, di mana sekarang yang kita fokuskan itu adalah berkaitan dengan kadar pertukaran ini, iaitu Singapura dolar 1 sama dengan ringgit Malaysia 3. Okey, cuba tengok huraian dia hampir sama dengan ini. Pastikan yang pertama itu anda ada sebut apabila kerajaan tetapkan kadar pertukaran Singapura dolar 1 sama dengan RM3. Okey, kita cuba tengok apa yang berlaku ya. Okey, juga sama bagi dia jalan-jalan sentuh kilo S kan. Q1 ini sebenarnya merujuk QS. Jalan lagi sentuh kilo D. Q2 ini merujuk kepada QD. Jadi kita dapati bahawa QD melebihi QS, iaitu lebihan permintaan mata wang asing berlaku. Jadi pelajar pun huraikan apabila kerajaan menetapkan kadar pertukaran Singapura dolar 1 sama dengan RM3, okay, kita beritahu bahawa berlakunya lebihan permintaan mata wang asing. Sebanyak berapa tu? Tengok Q1, Q2. Jadi berhuraikan Q1, Q2. Juga sama, kalau katakan kerajaan tidak membuat apa-apa terhadap lebihan permintaan mata wang asing ini, nanti dia akan capai keseimbangan pada titik E dekat sini. Jadi apakah tindakan kerajaan terhadap lebihan permintaan mata wang asing? Okey, anda cuba bayangkan di pasaran mata wang asing, okay, banyak orang yang minta mata wang asing, maksudnya banyak orang yang minta Singapura dolar. Jadi, apa yang kerajaan boleh buat demi mempertahankan kadar pertukaran ini? Disebabkan banyak orang minta kan? Jadi, kerajaan akan jual dia punya rizal mata wang asing itu. Okey, jadi untuk yang ini kita akan kait dari segi tindakan kerajaan. Beritahu bahawa disebabkan wujudnya lebihan permintaan mata wang asing, okey, tindakan kerajaan adalah dia jual. Dia jual apa? Dia jual simpanan dia yang ada itu. Simpanan itu merujuk kepada rizal. Maka tindakan kerajaan adalah jual rizal mata wang asing. Okey, kenapa dia nak jual? Demi mempertahankan ataupun mengekalkan kadar pertukaran pada Singapura dolar 1 sama dengan RM3. Okey, jadi sekarang kita tengok semula. Apabila berlakunya lebihan permintaan mata wang asing, maksudnya di pasaran banyak orang yang nak minta mata wang asing itu, tindakan kerajaan untuk mempertahankan kadar pertukaran ini adalah dengan jual. Okey, jual rizal mata wang asing. Jadi itu adalah berkenaan dengan sistem kadar pertukaran tetap dan sekali lagi saya ulang, okey, anda kena sediakan raja yang sedemikian, raja buat satu sahaja. Kemudian nak huraikan raja ini, yang pertama itu ingat dia adalah berkaitan dengan keseimbangan yang kita telah huraikan tadi. Untuk peringkat yang kedua, kita akan sebut kerajaan campur tangan. Okey, sama ada kadar pertukaran yang lebih tinggi iaitu huraian yang kedua dan kadar pertukaran yang lebih rendah. Itu akan jadi huraian bagi peringkat yang ketiga. Okey, jadi juga samalah kita fokuskan pelaku lebihan penawaran mata wang asing dan apakah tindakan kerajaan. Okey, yang ini pun sama. Bagi tahu isu yang wujud dan apakah tindakan kerajaan demi mempertahankan kadar pertukaran tersebut. Jadi pelajar kena ingat
Kalau berkaitan dengan sistem kadar pertukaran tetap, dia tak akan balik kepada keseimbangan sebab kerajaan nak campur tangan untuk kekalkan kadar pertukaran tersebut. Okey, jadi itu adalah penerangan yang berkaitan dengan sistem kadar pertukaran tetap. Okey, jadi selesailah perbincangan kita berkenaan dengan sistem kadar pertukaran melalui raja serta huraian raja dia. Okey, sekarang kita akan fokus berkenaan dengan penentuan kadar pertukaran asing ini. Okey, ini seperti apa yang Miss telah bincang dengan anda tadi. Yang kita tengok Singapura dolar 1 sama dengan RM3, okey, 8 sen. Dan ini adalah tengok dari segi ringgit Malaysia ya. Okey, kadar pertukaran asing. Kalau katakan kita kaji dari sudut Singapura dolar. Okey, yang ini kita dapati asal dia. Singapura dolar 1 sama dengan RM3.8. Ini yang asal punya. Okey, ambil daripada sini. Okey, katakan sekarang mengalami perubahan di mana Singapura dolar 1 sama dengan RM3.20. Ini yang baru punya ya, yang seperti kita kaji dalam raja kita kan. Okey, kita cuba tengok apa maksud ini sebenarnya. Cuba tengok ya. Lebih banyak RM diperoleh dengan guna Singapura dolar yang sama iaitu Singapura dolar 1. Kan sekarang kita tengah kaji dari sudut Singapura dolar kan. Cuba bayangkan, dulu satu Singapura dolar kita dapat RM3.8. Sekarang kalau katakan kita masih bagi satu Singapura dolar, yang kita dapat adalah ringgit Malaysia sebanyak RM3.20. Bermaksud lebih banyak RM yang diperoleh. Kalau katakan lebih banyak RM diperoleh itu bermaksud Singapura dolar telah naik. Okey, SGD naik ya. Okey, itu maksud dia. Okey, selain daripada tengok dari sudut Singapura dolar, kita juga akan tengok dari sudut ringgit Malaysia. Okey, yang ini asal punya lah. Macam tadi Singapura dolar 1 sama dengan RM3.8. Dan lagi satu sekarang yang baru punya Singapura dolar 1 sama dengan RM3.20. Kalau katakan saya nak tengok dari sudut RM, bermaksud saya akan tukar sehingga jadi RM1. Okey, cuba tengok yang ini. 1 MYR sama dengan Singapura dolar 0.32. Okay, yang ini asal punya lah. Saya ubah saja daripada sini. Anda sebenarnya boleh guna 1 bahagi dengan 3.08. Anda akan dapat yang ini. Asal ikut yang ini ya. Cuma tadi tengok dari Singapura dolar. Sekarang saya tengok dari segi RM. Okay, kalau katakan sekarang yang ini baru punya. Kalau saya nak dapatkan RM1. Bermaksud 3.2 sini saya akan bahagi 3.2. Singapura dolar 1 ini saya akan bahagi dengan 3.2 juga. Okey, bermaksud ringgit Malaysia 1 saya akan dapat Singapura dolar 0.31. Okey, bermaksud ini yang terkini punya lah. Dan saya tengok dari sudut RM. Okey, cuba tengok. Semakin sikit Singapura dolar diperoleh dengan menggunakan ringgit Malaysia yang sama iaitu RM1. Sekarang cuba tengok ya. Dulu RM1 saya dapat Singapura dolar 32 sen ya, okey, untuk Singapura dolar. Sekarang saya masih guna RM1. Okey, tetapi kali ini Singapura dolar yang saya dapat itu hanya 0.31. Makin sikit yang dapat kan? Bermaksud sekarang RM sudah turun. Okey, kenapa saya nak tengok dari segi Singapura dolar dan dari sudut ringgit Malaysia? Okey, cuba tengok yang ini. Sebab sebenarnya saya nak buat bandingan. Okey, yang ini asal punya, tadi tengok dari Singapura dolar. Kan kita kata Singapura dolar naik kan? Dan kalau katakan saya tengok dari Malaysia punya, kan kita dapati RM turun kan? Jadi kesimpulan yang saya boleh dapat dekat sini sebab kita sebenarnya tengah menggunakan kadar pertukaran yang sama. Jadi kesimpulan yang boleh dibuat apabila saya kata Singapura dolar naik, ringgit Malaysia sebenarnya turun. Dan ini sebenarnya merupakan pembuktian dia. Okey, begitu juga dengan keadaan yang sebaliknya. Kalau katakan Singapura dolar turun, bermaksud ringgit Malaysia akan naik. Bermaksud ringgit Malaysia punya mata wang
banding dengan mata wang asing itu, dia sentiasa adalah berhubungan secara songsan. Kalau RM naik, Singapore dollar turun, dan kalau RM turun, Singapore dollar akan naik. Okey, jadi itu adalah kesimpulan yang boleh dibuat melalui kadar pertukaran asing ini. Okey. Okey, jadi sekarang kita akan tengok bandingan. Okey, bandingan dari aspek apa? Bagi sistem boleh ubah dan sistem kadar pertukaran tetap ini. Okey, kita cuba banding dari aspek-aspek tertentu, dan aspek pertama yang kita akan bandingkan itu adalah dari segi raja. Kan tadi kita sudah lakar raja kan? Okey, sekarang kita cuba tengok lakaran raja dia. Bagi sistem boleh ubah, tengok lakaran raja dia. Okey, juga sama ada kilo T, kilo S. Cuma beza dia, ingat sini adalah dotted line punya. Kalau banding dengan sistem kadar pertukaran tetap, dua-dua sebenarnya adalah sama. Okey, yang ini dotted line, yang ini kita buat satu garis. Okey, yang biasa sahaja. Untuk bezakan antara boleh ubah dan juga tetap. Okey, selain daripada itu, kita juga boleh bandingkan melalui aspek yang berlainan. Misalnya dari segi definisi, penentuan kadar pertukaran asing dan juga penggunaan result. Sekarang kita tengok dari segi definisi dia dulu. Bagi sistem boleh ubah, ingat dia adalah dengan berdasarkan permintaan dan penawaran mata wang asing. Okey, di pasaran mata wang asing inilah. Tetapi bagi kadar pertukaran tetap pula, dia adalah ikut kerajaan punya. Kerajaan yang membuat keputusan dan tentukan kadar pertukaran apa. Okey, untuk penentuan KPA ini, kan tadi Miss ada sebut RM naik ataupun Singapore dollar turun, kan? Okey, ataupun kita kata RM turun, Singapore dollar naik. Kalau katakan kita dengan bincang di bawah sistem boleh ubah, dia akan jadi naik nilai ataupun susut nilai. Okey, susut itu maksudnya dia turun lah. Tetapi kalau katakan anda dengan bincang melalui kadar pertukaran tetap, okey, kalau katakan RM naik, okey, ataupun Singapore dollar turun, okey, yang itu sebenarnya kita akan sebut itu adalah terlebih nilai ataupun terkurang nilai. Okey, dua-dua pun sebenarnya sama. Kita kaji Singapore dollar naik, RM turun ke, okey, tetapi anda kena tahu kalau katakan anda dengan bincang di bawah sistem boleh ubah, yang naik itu kita panggil naik nilai, yang turun itu panggil susut nilai. Tetapi kalau katakan kita dengan bincang untuk sistem kadar pertukaran tetap, yang naik itu kita panggil dia sebagai terlebih nilai, dan yang turun itu kita akan kenali dia sebagai terkurang nilai. Okey, itulah beza dia lah bagi sistem kadar pertukaran boleh ubah dan sistem kadar pertukaran tetap. Okey, kita sambung ya, penggunaan result. Result itu simpanan kan? Jadi bagi sistem boleh ubah itu tiada. Maksudnya kita langsung tidak menggunakan result untuk mengawal kadar pertukaran. Sebab dia akan ubah ikut kesesuaian, ikut pasaran. Okey, dia secara berubah-ubah punya. Tetapi untuk kadar pertukaran tetap, okey, ya memang kita akan guna result. Misalnya, kita akan guna result mata wang asing itu untuk beli semua lebihan penawaran mata wang asing yang wujud di pasaran. Okey, jadi itu adalah perbezaan ataupun perbandingan bagi sistem boleh ubah dan juga sistem kadar pertukaran tetap. Okey, jadi selesailah perbincangan kita yang berkaitan dengan bahagian penentuan kadar pertukaran asing, di mana anda sepatutnya telah menguasai ataupun boleh memahami apa itu sistem boleh ubah serta sistem kadar pertukaran tetap. Okey? Jikalau anda suka penerangan Miss, okey, silalah beri sokongan kepada Miss dengan subscribe channel saya, like serta sharekan video instructional ini kepada rakan-rakan anda agar dapat memanfaatkan antara satu sama lain. Terima kasih atas sokongan anda dan kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.